Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hadis bin Kamaruddin, penolong pengarah ADK Negeri Pahang, akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan faktor pelindung ataupun kita lihat dari sudut ciri-ciri dan keadaan seseorang itu untuk lebih berkeyakinan untuk mengambil tindakan atas sesuatu dengan lebih sesuai, dengan lebih baik, agar kehidupan mereka tidak terjejas dan dapat dijadikan contoh kepada orang lain. Dan untuk makluman tuan-tuan dan perempuan sekalian, perniagaan dadah berkaitan dengan isu ataupun masalah biologi, psikologi dan juga sosial dan juga spiritual. Empat perkara ni kalau kita sebut sebagai bio, psycho, social, spiritual. Empat-empat elemen ini memberi ruang dan peluang kepada seseorang itu untuk jadi lebih baik ataupun jadi sebaliknya. Dan kalau kita lihat biologi yang kita maksudkan di sini, bagaimana tuan-tuan dan perempuan, ayah ibu-ibu yang dimurkai Allah Subhanahu Taala boleh memastikan anak-anak kita sentiasa dalam keadaan yang terkawal, dalam keadaan yang terbaik, sebagaimana yang tuan-tuan dan perempuan idam-idamkan, ya. Sebagaimana anak jadi penyejuk mata, bukan jadi penyakit mata, tuan-tuan. Okey, yang pertama sekali adalah biologi. Kalau kita sebut biologi ni tuan-tuan, ni berkaitan dengan pemakanan juga. Faktor-faktor pemakanan yang sihat, berkhasiat perlu dibekalkan kepada mereka. Yang kedua, sentiasa mendidik anak-anak kita supaya menjadi orang yang sihat. Bersenam, ya, bersukan, tuan-tuan. Paling-paling kurang pun seminggu 3 kali dan setiap sesi 30 minit, tuan-tuan. Bagi memastikan akal kita sihat, badan kita sihat, akal kita cergas. Al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sejahtera daripada badan yang sihat. Tuan-tuan, baik. Yang ketiga, bagi memastikan biologi anak-anak kita sentiasa dalam keadaan terbaik secara fizikal dan mentalnya, pastikan sumber rezeki yang kita bawa balik ke rumah adalah sumber rezeki yang halal saja, ya, halalan thayyiban. Baik. Yang kedua, masalah kalau ataupun elemen yang kedua iaitu psikologi. Tuan-tuan, psikologi kalau kita lihat yang pertama sekali, bagi anak-anak kita yang kita sentiasa tegur, kadang kita, ya, beri nasihat, gunakan perkataan-perkataan yang boleh meningkatkan kualiti diri mereka dalam bentuk yang tidak menghinakan. Elakkan perkataan-perkataan yang negatif kepada mereka, bangkitkan semangat mereka. Dan yang kedua, jaga air muka anak kita lah. Kan, air muka anak, kalau nak tegur cara yang berhemah, ya, dan tunjukkan kasih sayang tuan-tuan dan perempuan kepada mereka. Sebagaimana kita tahu, ya, anak-anak kita semasa kecil, bila kita tunjukkan dengan cara yang terbaik, sebagai model yang terbaik, nanti apabila besar mereka akan jadi yang terbaik. Tuan-tuan, buat baik dibalas baik. Jadi bagaimana kita nak pastikan anak-anak kita tu merasai kehadiran kita dalam kehidupan mereka sebagai ibu bapa yang terbaik ataupun ibu bapa yang very very caring. Tuan-tuan, macam ni kita nak tunjuk 3V 1B. Tu dia formula dia, tuan-tuan. Visual, bila anak kita bercerita dengan kita atau membuluhkan perasaannya, tengok mata dia dengan penuh kasih sayang. Gunakan voice ataupun suara yang terbaik, berkualiti. Maksudnya dekat sini, gunakan suara yang menunjukkan rasa simpati kita kepada mereka, rasa perhatian kepada mereka. Yang ketiga, V yang ketiga adalah verbal tracking. Maknanya kita boleh cerita balik apakah yang berlaku dalam kehidupan dia ataupun isu yang ingin diutarakan, agar mereka merasakan kita mendengar apa yang sedang mereka katakan. Yang keempat, B, tuan-tuan, iaitu 1B, iaitu body language. Bagaimana kita boleh menunjukkan dari segi riak muka kita, dari sudut kita punya body, badan kita ni sentiasa menghala kepada mereka.
agar mereka rasa yakin bahawa ibu dan ayahnya sentiasa bersama-samanya. Tuan-tuan ya. Rasakan self love, self care di situ tuan-tuan. Baik. Elemen yang ketiga social, iaitu bagaimana kita boleh mendidik anak-anak supaya sentiasa memilih kawan yang baik. Ya, alamak, dia bukannya jahat pun, isap rokok je. Kan tak boleh tuan-tuan. Jadi daripada rokok, daripada perbuatan, daripada percakapan, daripada pemakaian dan sebagainya perlu diambil kira. Pastikan anak-anak kita berkawan dengan orang baik. Cara macam mana? Jemput kawan anak-anak kita datang ke rumah untuk makan tengah hari contoh dan sebagainya. Dari situ kita boleh melihat bagaimanakah identiti dan juga perilaku kawan-kawan kepada anak-anak kita itu. Sebab kawan-kawan juga memainkan peranan bagi mempengaruhi tingkah lakunya. Dan yang kedua, pastikan anak-anak kita sentiasa dididik untuk menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa, kawan-kawannya sebagainya. Ya, tentu dengan sentiasa memberi salam, jalan kalau depan orang tua, tunduk hormat. Okey, dan ini juga merupakan salah satu elemen yang penting untuk memastikan anak-anak kita sentiasa disayangi oleh orang lain juga tuan-tuan ya. Dan dari sudut sosial juga perlu kepada pengurangan penggunaan gadget. Tuan-tuan, penggunaan gadget dan juga tingkah laku kemahiran sosial perlu diditik beratkan seperti ya kerja-kerja rumah, dapur dan sebagainya diberikan kepada mereka agar mereka sentiasa mempunyai ilmu yang baik untuk diamalkan bersama-sama dengan orang-orang yang lain. Yang terakhir sekali tuan-tuan adalah elemen spiritual ataupun kita lihat bagaimana hablum minallah bagi orang Islam perlu kepada perhubungan dengan Tuhan yang lebih akrab supaya kehidupannya sentiasa dalam keadaan yang dirahmati dan diberkati. Tuan-tuan, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu daripada dicampakkan ke dalam api neraka. Dan saya sekali lagi menyeru kepada tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah, ibu supaya menyayangi keluarga dan mengasihi anak-anak kita agar mereka menjadi manusia yang berguna kepada keluarga, agama, bangsa dan negara. Lebih baik cegah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.